Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita nak mengulang kaji tajuk pecahan yang pernah kita belajar sewaktu di tahap 1. Jadi, pecahan dia ada dua jenis. Satu pecahan wajar, satu pecahan tak wajar. Jadi, yang kamu boleh nampak dekat sini kita sebut sebagai pecahan wajar. Jadi, macam mana pecahan wajar itu? Jadi, kita tengok dulu bahagian-bahagian dalam pecahan. Kita akan ada dua nombor dan yang ini kita sebut sebagai per. Per ini sebenarnya adalah bahagi. Okey, jadi apa-apa nombor di atas kita sebut sebagai pengangka. Okey, pengangka, dan apa-apa nombor di bawah kita sebut sebagai penyebut. Cara nak mudah ingat ada B dekat situlah, penyebut. Okey, kalau pecahan wajar, syaratnya A mestilah lebih kurang daripada B. Nilai nombor A mestilah lebih kurang daripada nilai nombor B. Contoh. Okay, contoh katalah cikgu tulis kat sini 1/2. Maknanya pengangka 1 mestilah lebih kecil daripada penyebut 2. Ataupun contoh 10/15. Okay, pengangka 10 mestilah lebih kecil daripada penyebut 15. Barulah kita boleh sebut pecahan ini sebagai pecahan wajar. Okey, contoh yang kedua adalah pecahan tak wajar. Jenis yang kedua adalah pecahan tak wajar. Sama juga macam tadi, kita masih lagi ada pengangka per penyebut. Okey, tapi beza kali ini pengangka adalah lebih besar daripada penyebut. Pengangka adalah lebih besar daripada penyebut. Okey, apa contohnya? Contoh 2/1. Jadi pengangka, kalau kamu tengok kat sini pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, apa lagi? Contoh 5/3. Okey, pengangka lebih besar daripada penyebut. Jadi ini kita panggil sebagai pecahan tak wajar. Okey, selepas ini kita nak tengok nombor bercampur yang berkait rapat dengan pecahan tak wajar. Baik, yang ketiga adalah nombor bercampur yang sangat berkait rapat dengan pecahan tak wajar. Jadi apa itu nombor bercampur? Nombor bercampur mesti ada nombor bulat di bahagian hadapan dan digabungkan dengan pecahan wajar. Maknanya A lebih kecil daripada B. Okey, contoh nombor bulat apa sahaja nombor? Katalah 1. Okey, 1/2. Contoh, ini adalah contoh nombor bulat. Apa lagi? Contoh 2/1/9. Okey, satu nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, contoh lain 4/3/4. Satu nombor bulat dan digabungkan dengan satu pecahan wajar. Jadi selepas ini kita nak tengok bagaimana nombor bercampur ini dikait rapat dengan pecahan tak wajar. Okey, dekat sini kita nak tengok macam mana pecahan tak wajar itu berkait rapat dengan nombor bercampur. Baik, sebenarnya pecahan tak wajar ini adalah sama dengan nombor bercampur. Okey, nilai untuk pecahan tak wajar adalah sama dengan nombor bercampur. Cuma cara kita menulisnya berbeza. Baik, contoh. Kalau cikgu ada satu pecahan tak wajar, katalah 3/2. Sebenarnya adalah sama dengan nombor bercampur 1/2. Kenapa kita sebut macam tu? Okey, kalau kita tengok berdasarkan lukisan, katalah 3/2 3/2 bila penyebutnya adalah 2, maksudnya ada satu bentuk yang ada dua bahagian. Okey, satu bentuk yang ada dua bahagian. Jadi bila dia kata 3/2, maknanya kita lorekkan 3 bahagian. Jadi macam mana nak kata sama pula dengan 1/2 ni? Jadi satu yang penuh ini adalah 1 dan baki yang tinggal merupakan 1/2. Jadi nilainya adalah sama,
cuma cara kita menulisnya berbeza. Yang pertama, kita menulis dengan cara pecahan tak wajar. Yang kedua, kita menulis dengan cara nombor bercampur. Baik, kita tengok lagi satu contoh. Okey, katalah kita ada 4/3 akan sama dengan 1/3. Macam mana kita nak nampak kedua-dua ini mempunyai nilai yang sama? Kita cuba gunakan cara lukisan. Kita lukiskan pecahan tak wajar 4/3. Bila kita ada penyebut 3, maksudnya dalam satu bentuk mestilah pecahannya ada 3. Okey. Jadi kita buat satu lagi bentuk sebab pengangkanya 4 . Jadi kita lorekkan. 1, 2, 3. Dah habis, kita masuk ke bentuk yang kedua. 4. Okey, ini adalah 4/3. Jadi macam mana kita nak nampak sama dengan 1/3? Sebab apa? Satu bentuk yang penuh. Ini adalah 1. Okey, dan baki yang tinggal adalah pecahan wajar 1 yang berlorek daripada 3 bahagian keseluruhan. Okey, 1 yang berlorek daripada 3 bahagian keseluruhan. Okey, jadi kesimpulannya pecahan tak wajar adalah sama dengan nombor bercampur. Okey, nilainya adalah sama, cuma cara kita menulisnya adalah berbeza. Yang pertama, kita tulis dengan cara pecahan tak wajar di mana pengangka lebih besar daripada penyebut, dan lagi satu cara kita menulis dengan cara nombor bercampur yang melibatkan satu nombor bulat dan digabungkan dengan satu pecahan tak wajar. Jadi sebagai rumusan, pecahan kita boleh pecahkan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama pecahan wajar di mana kita ada pengangka dan penyebut, tapi di sini pengangka mestilah lebih kecil daripada penyebut. Okey, yang kedua adalah pecahan tak wajar. Sama juga, masih lagi ada pengangka, masih lagi ada penyebut. Bezanya pengangka mestilah lebih besar daripada penyebut. Dan yang ketiga adalah nombor bercampur di mana gabungan di antara satu nombor bulat dengan pecahan wajar. Okey, dan nombor bercampur dengan pecahan tak wajar ni adalah sama nilai. Cuma cara kita menulisnya berbeza. Okey, jadi cikgu harap setakat ni kamu boleh faham tentang asas pecahan, dan saya minta kamu tolong salin nota yang ada di sini. Kamu boleh pause video ini. Okey, kamu salin nota ini dan salin dalam buku MT2. Okey, dan kita akan jumpa dalam pembelajaran yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.